yang dengan akhlak yang ditunjukkan itu mampu untuk menarik orang bukan Islam tertarik pada agama Islam. Kan bila tengok orang Islam dengan bersihnya, belakang rumah pun okey elok, kan, oh dia kata bagus depa ni, we should learn something from Muslim. Kita boleh belajar pada depa, sebab depa ni elok. Walaupun kita tak cakap pun, tapi apa yang kita tunjuk dalam rumah kita semua lagu tu lah. Nabi pun Allah buat macam tu untuk orang mudah ikut, dengan kebaikan yang Nabi tunjuk. Begitu. Baik, apabila pendakwah dia kata menyeru masyarakat, orang yang menyeru itu orang yang baik, orang yang mulia dia kata, ataupun mempunyai kedudukan. Mereka tidak mampu mentohmah pendakwah. Orang yang duk dengar tu dia pun tak berani nak kata apa, sebab dia tak ada ruang untuk orang nak hujum, orang nak kata kat dia, sebab dia sendiri dah nampak okey. Tak ada pun ruang untuk orang kata dekat dia. Begitu. Sebab itu Abu Sufyan ketika mana dia tak Islam, dia berjumpa dengan Raja Najasyi. Najasyi tanya, apa dia yang kamu boleh kata tentang Muhammad ni? Maka dia sebut Muhammad ini orang yang baik. Abu Sufyan masa tu tak Islam lagi. Dikatakan tahun yang ke-7 Hijrah dia tak masuk Islam lagi. Dia masuk tahun yang ke-8. Bagaimana? Dia masuk tahun yang ke-8 Hijrah. Bila bercakap dengan orang bukan Islam, dia kata Muhammad ni baik. Keturunan dia baik, kan? Semuanya baik. Sampai macam tu. Semua orang mengaku dia baik, hatta musuh dia sendiri pun mengaku yang Rasulullah ni orang baik. Sampai tang tu orang tak boleh kata apa. Tapi bila mai tang seruan dakwah tak mau ikut tu ya. Tapi bila nak kata tang akidah, nak kata tang keturunan, siapa pun mengaku yang kata Nabi Muhammad ni orang baik. Betul, makna kena jaga sampai tara tu. Baik. Aku tanyakan kepada kamu, Raja Hercules, bukannya Najasyi, Herakla. Dia tanya, bagaimana keturunan Muhammad ini? Kamu mendakwa bahawa dia keturunan yang paling mulia. Demikianlah Allah Ta'ala memilih Nabi daripada golongan yang mulia dalam kaumnya yang mempunyai keturunan yang paling baik. Baik. Seterusnya, yang kedua, dalam sirah ketika Rasulullah kecil ni juga mengajar tentang ketabahan. Bila kata umur 4 tahun tak duduk dengan mak lagi, duduk dengan ibu susuan. Mai umur 4 tahun baru mak belah, baru duduk fully duduk dengan mak. Umur 4 tahun, 2 tahun yang mak dan belah. Lepas tu 6 tahun mak meninggal. Lepas tu Tok Wan belah 2 tahun juga. Umur 8 tahun Tok Wan pula meninggal. Mengajar tentang ketabahan dalam menanggung keperitan sebagai anak yatim ataupun kesusahan hidup semasa kecil. Kita pun lagu tu lah, kadang-kadang bukan senang daripada kecil, kan. Maknanya Nabi ni bila Allah buat macam tu, nak programkan baginda supaya lebih sensitif dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. Hari ni kita buat baik kerana apa? Kenapa kita buat baik? Pertama, kerana orang tu kawan kita, kita buat baik. Kerana dia keluarga kita, kita buat baik. Kemudian kerana kita suka buat benda baik, sebab benda baik siapa pun suka buat. Dan kerana kemanusiaan, kita tak sanggup tengok orang yang aksiden tengah jalan tu dibiarkan terus kena langgang ataupun kena lenyek dengan kenderaan lain. Kerana kemanusiaan, sifat kemanusiaan. Walaupun kita tengok binatang pun tak sanggup tengok dia kena langgang. Tapi dengan manusia lebih-lebih lagi kita tak sanggup. Ini peribadi yang mulia Allah nak ajak, kita boleh tiru macam tu. Ada rasa kemanusiaan, rasa sensitif dengan nilai kemanusiaan itu. Yang tu yang menyebabkan hubungan kita melangkaui batasan kaum dan batasan agama. Kerana manusia, bukan kerana sebangsa dengan kita tolong dia, tapi kerana dia manusia. Yang duk lapak di bumi Somalia, yang bukan semuanya Islam, tapi kita rasa sayang, kesian kat mereka. Walaupun tak sama keturunan, Nabi ajak lagu tu untuk sensitif dengan keadaan masyarakat. Apatah lagi yang seagama,
kan, apa yang seagama ataupun sebangsa, lebih-lebih lagi lah. Tapi Islam ajak bukan takat bangsa, dia melangkaui semua, tapi atas dasar nilai kemanusiaan. Baik, dia kata lagi, setiap pendakwah perlu kepada aset peri merasai kesengsaraan orang lain. Dia bukan takat ada simpati, dia ada empati. Simpati tu rasa sedih kan dengan penderitaan orang. Empati ni nak rasa macam mana dia rasa, kan, lebih dalam pada tu. Baik, yang ketiga, ibarah yang ketiga, pendakwah yang hidup dalam suasana yang lebih hampir kepada fitrah, semula jadi, dan jauh daripada kehidupan kompleks, kemurnian fikiran, kekuatan akal, tubuh badan. Ini nak ajak tentang kehidupan yang nature kita ni, mudah dibentuk. Kalau duduk dalam kawasan orang yang dah rosak kan. Tapi kalau yang orang kuat, dia boleh lawan suasana. Tengok pada hari ni, kita tengok dalam suasana anak kita pada hari ni, kita sendiri pun keluar pada rumah, apa yang kita nampak kan? Bi'ah salihah ke bi'ah talihah, tak elok. Kadang-kadang dalam kawasan kita okey lagi, keluar pergi pekan, dah mula riuh rendah dengan benda-benda yang tak elok. Yang ni yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Kita yang dewasa yang mampu menilai dan berfikir ini pun kadang-kadang rasa tercabar. Anak-anak kita lebih-lebih lagi mudah sangat ikut. Balik rumah duk mencarut dalam rumah, bila kita ajar tak tahu kan. Balik rumah duk pukul adik dia, bila kita ajar pun tak tahu. Dia tengok dalam TV, dia tengok di sekolah dan sebagainya. Maka kena ada nilai yang asal, kuat jati diri. Nabi Muhammad kecilnya diajar tentang jati diri asal orang Arab, dibawa dibela di dalam perkampungan Arab, nak ambil jati diri itu, boleh fasih bahasanya, fasih dengan gaya hidup dan sebagainya. Bila besar hebat kan. Kita taklah buat anak kita lagu tu kan, hantar pergi duduk belah kampung tu dak kan, tak. Kita hantar pergi nursery, kita hantar pergi mana, pilihlah nursery hak okey. Tengoklah dia punya pekerja dia lagu mana, hak free hair ke ataupun hak pakai tudung kan. Ni kalau kita pergi bagi pengasuh pun tak ketahuan, anak dia menjadi tak ketahuan kan. Lagu mana, cuba cek balik kan. Tempat pembesaran anak kita tu, sebab Allah ajak, Allah letakkan Nabi Muhammad tempat pembesaran yang baik. Kita pun boleh tiru daripada macam tu kan. Seterusnya, hanya orang yang cerdik dan cerdas dayak memegang tampuk dakwah dan kepimpinannya. Dia ni nak jadi ketua, kena ada kurang-kurangnya 10 aset penting lah. Sekurang-kurangnya 10 aset penting ada. Dalam satu nazam Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim sebut 10. Hak orang putih sebut 5 kan, pemimpin aras 5, orang putih kita 5, hak kita kata 10. Perlu ada kepimpinan itu. Yang pertama disebut wa asbabus siyadati qila 10 kan. Di antara syarat untuk melayakkan orang itu jadi pemimpin katanya ada 10. Apa dia? Sakhaun thumma ta'diyatul amanah, kada sabrun wa ilmun wa hilmun wa sidqun wa tawadu' wa siyanah wa aqlun wal afaf, fatilka 10 wa ra'su al-amri fil kulli ad-diyanah. Kata Syekh dalam nazamnya, nak jadi ketua ni ada 10 benda. Yang pertama mesti sakha, orang yang pemurah. Tak mau orang yang kedekut, dia yang seronok, orang lain susah, tak boleh jadi ketua. Orang marah lagi ada kan. Kemudian dia orang yang menunaikan amanah. Kemudian dia yang orang yang sabar, orang yang ilmun, yang berilmu yang luas. Wahilmun, orang yang lembut, bukan lembut diri, lembut hati. Lembut badan ni tak apa nak elok lah kan, lembut hati. Yang kata hilmun ini disebut sebagai sabaqa afuhu ala ghadabi. Yang kata orang lembut hati ni orang yang bila jadi satu benda yang akan mai dulu kemaafan, bukan kemarahan. Hak tu cantik jadi ketua. Dia bukan mendahului marah, tapi mendahului maaf dulu.
Yang tu yang hebat. Kemudian orang yang benar, sidqun, yang benar. Kemudian orang yang tawadhu', rendah diri, rendah hati. Tak sombong cakapan dia, lagak dia, perjalanan dia pun tak sombong. Kan? Kemudian wasiyanah, yang mampu mengawal keadaan. Mainlah keadaan lagu mana pun dia mampu mengawal. Kemudian wa'aqlun, orang yang berpandangan jauh. Wal afaf, yang jaga diri daripada kawal diri dia buat dosa. Tu 10 yang kata sifat yang perlu ada pada pemimpin. Yang ni dia kata mesti orang yang cerdik, yang layak untuk berada di tampuk dakwah dan kepimpinan. Nak rangka strategi dakwah, nak rangka ni semua tu memerlukan kepada kecerdikan. Yang ni Allah letak dalam peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya dalam urusan sara hidup pula, seorang pendakwah ini nak ambil apa yang Nabi dapatlah, kita pun nak cari. Seorang pendakwah perlu bergantung kepada usaha peribadinya dan sumber pencarian yang mulia. Dia tidak mengemis, tidak merendahkan harga diri ataupun menghinakan diri depan orang lain. Dia kena ada diri sendiri untuk bangun, bukan harap kat orang lain. Nah, pendakwah yang benar dan mulia tidak rela hidup dengan hasil sedekah ataupun pemberian orang. Duk nganga, duk minta orang. Jangan merendahkan diri dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila orang tak bagi, maka pergilah. Dalam bab masuk rumah orang, wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Bila dikatakan pada kamu baliklah, maka balik. Jangan duk pergi retuk pintu lagi nak tunggu nak masuk. Macam mana heroin ustaz kan, heroin tak pergi masuk, duk tunggulah hujan, duk gabuih yang hujan, lepas tu duk gabuih debu kan, duk tunggu kan. Itu semua tu merendahkan diri sendiri, menghinakan diri pada orang lain. Sedangkan kalau dia ikut apa yang Allah ajar, huwa azka lakum, itu lebih baik, lebih mulia pada diri kamu. Khususnya kehidupan pendakwah yang lurus semasa remaja dan perjalanan hidup yang baik lebih menjamin kejayaan beliau dalam dakwah kepada Allah. Dia bermula daripada kecil ini kena mula dah diri jadi baik. Kalau mula dengan tak baik, dia perlu banyak lagi latihan untuk jadi orang yang lurus. Kadang-kadang memang ada yang asalnya tak berapa, dia nakal, tapi bila mai besar jadi orang baik, itu bagus. Tapi kalau yang paling baik daripada kecil sampai besar, dia lurus hati dia, yang tu selamat. Kan Rasulullah pun sebutkan, syabun nasya'a fi ibadati rabbi, ataupun nasya'a fi ibadatillah, orang muda daripada kecil sampai besar membesar dalam keadaan beribadah pada Allah. Yang ni bonus cukup banyak berbanding orang yang dulu ni duk buat baru mai hujung-hujung umur barulah rasa nak buat ibadat pada Allah. Okey dah tu, tapi yang paling okey dari daripada kecil sampai besar membesar, syaba wa tara'ra, nasya'a wa tara'ra, dia ni membesar dalam keadaan beribadah pada Allah. Orang ni jaminan dia apa? Dapat naungan pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini balik tengok anak-anak kita lah. Biar dia membesar dalam keadaan ibadah pada Allah. Kenal boleh bercakap, mai duk tang ni dah dengar, boleh faham, mai duk dengar kuliah dah, boleh faham, mai ikut mak dan bapak dia mai mengaji dah, mai semayang ramai-ramai, membesar dalam keadaan ibadah. Ajak dia pergi sekolah buat ibadat, jangan hak malas pergi sekolah pula, tak mau. Membesar dalam keadaan beribadah pada Allah. Khususnya yang ketujuh, ada banyak ni. Pengalaman pendakwah, dia mesti berjalan katalah, dia tak mau duduk setempat. Anak-anak kita hari ni lebih pada fokus anak-anak kita lah. Kita ni lega dah, boleh main duduk bertamin dah, tak mau pergi mana dah kan. Kau Ustaz Anwar aku nak balik Kelantan kan. Kita rasa lega dah. Kalau kita rasa lega, jangan biar anak-anak kita juga duk ikut kita. Kadang-kadang tak mau lepas anak-anak keluar pergi jalan ngaji. Kesian kat dia, kesian kat abang, siapa nak masak, siapa nak basuh baju, siapa nak ni, anak duduk dalam tu ya. Sampai masa dia tak selama-lamanya akan duduk di Bertam Indah ni, Bertam Perdana ni, dia akan keluar. Tak jauh pun dia keluar pergi elok Ustaz. Dia pergi duduk di belah-belah Perak tu, ataupun pergi Kuala Lumpur. Jauh sikit dia pergi duduk di mana, di Australia tu. Kan? Bagi peluang.
Sebab Nabi begitu. Nabi bukan duduk statik di Mekah. Nabi keluar pergi berhijrah ke berniaga di Syam, kan, hijrah ke Madinah. Begini Allah Taala ajar, supaya lebih terbuka tengok tempat orang. Ada jangan jadi mak dan ayah yang mengongkong anak-anak sampai tak bagi pergi mana. Kan ramai kawan-kawan hak cerdik, tak boleh pergi mengaji jauh, sian. Kan cerdik, tapi tak boleh pergi jauh sebab mak tak bagi. Bukan tak ada duit jangan risau kan. Pejabat agama ada bagi zakat, orang pun boleh bagi dan sebagainya, tapi dah mak ayah tak mau lepas. Itu kenalah, kena ada tawakal pada Allah. Baik, seterusnya dari masa ke semasa, surat 37 orang. Pendakwah kepada Allah mestilah mempunyai waktu untuk dia bersendiri. Ini cerita khulwah tadi ni, 3 tahun sebelum dapat jadi Nabi. Rasulullah seronok untuk berada di Gua Hira. Dia duduk bermuhasabah. Kadang-kadang bila duduk ramai-ramai, dia tak sedang diri dia. Dia rasa dia yang paling kemah, paling hebat. Tapi sampai satu masa dia kena bersendiri, muhasabah balik. Apa yang dia cakap, apa yang dia buat, adakah sama dengan apa yang dia cakap dengan yang dia buat tu sama tak? Kadang-kadang dia suruh orang buat baik, tiba-tiba dia tak baik. Sedangkan dalam Al-Quran dah bagi amaran, kan, atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Walaupun ayat itu turun pada pembesar-pembesar Yahudi, tapi ianya juga kena pada orang zaman kini, zaman la ni. Siapa sahaja yang mengajak orang buat benda baik. Dalam ayat ini dikatakan, yang kata ajak orang itu ajak benda yang fardu. Tiba-tiba dia tak buat, maka dia akan teruk. Digambarkan orang yang ajak orang buat benda fardu tapi dia tak buat. Dia ajak orang semayang tapi dia tak semayang. Ingat dalam ayat tu tentang benda-benda fardu. Benda-benda lain tu biasalah, siapa pun kadang-kadang kan ajak orang zikir tapi dia masuk kereta pasang lagu, kan, tu tak fardu kan. Tapi yang benda fardu ni, dia ajak orang buat benda fardu tapi dia tak buat. Ajak orang semayang dia balik rumah tak semayang. Ya apa ni? Hak ni yang Nabi kata ni, dia akan duduk dalam dalam neraka ni, macam mana kaldai duduk pusing duduk tarik hak yang duk hak yang gandum tu, duk kisah gandum kan. Benda fardu, benda fardu yang diajakkan tapi dia tak buat. Sama dengan pembesar Yahudi dalam ayat itu, dia ajak dia bila ada keturunan adik-beradik dia yang masuk Islam, dia kata kekalkanlah kamu dalam agama Islam, jangan keluar. Benda hal akidah, benda-benda fardu, tapi dia sendiri tak masuk Islam pun. Begitulah yang digambarkan dalam ayat ni, tentang suruh orang buat benda fardu tapi dia tak buat, maka jahanam. Nabi Muhammad tak macam tu. Nabi kata kemudian dia buat. Kita kena muhasabah balik kita hari ni lagu mana. Kan duk ajak anak buat benda baik, semayang, bapa semayang dah. Ajak anak pakai tudung pergi sekolah, mak pakai tudung dah. Ajak anak pakai helok, papa dia bila pergi mengai pakai helok panjang ke helok pendek ke, kan. Lagu tu lah, kan. Kena tengok balik. Bila nak ajak orang, kita pun sendiri kena bagi elok. Ini di antara beberapa perkara, 8 benda yang kita boleh ambil daripada berkenaan dengan sirah perjalanan Rasulullah sebelum baginda diangkat sebagai Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung lepas ni bahagian yang kedua, permulaan wahyu sehingga hijrah ke Habasyah. Muka surat 41. Kitab kita ni lah. Saya guna hak Rumi. Hak Jawi pun ada. Bukan tak erti baca Jawi, tapi sajalah kan. Kita nak rai kawan-kawan kita kok ada yang tak boleh baca Jawi. Okey, kita akan sambung lepas ni bab yang kedua, itu permulaan wahyu sehingga hijrah ke Habasyah, muka surat 41. Jadi sebelum kita berakhir kuliah kita ni, sedikit kita kata muhasabah untuk kita. Muhasabah untuk kita. Bercakap, mendengar tentang peribadi Rasulullah lama dah. Daripada kita kecil sampai lah. Pengalaman tengok maulid, acara maulid lama dah. Daripada kita boleh faham sampai lah. Cuma apa yang kita nak pada hari ni, adakah maulid kita seumpama maulid Abu Lahab? Sebab Abu Lahab pun sambut maulid, tapi dia tak ikut syariat.
Ataupun kita ikut Sultan Muzaffar Al-Kaukabari, dia pun buat maulid dan dia menghayati perjalanan hidup Rasulullah. Dikatakan Sultan Muzaffar Kaukabari ini seorang yang kaya, menghabiskan beribu-ribu dinar untuk program maulid, tapi dia makan roti kering. Sebab apa? Dia baca hadis Nabi makan roti kering. Walaupun orang kata takkan Nabi makan roti kering kot. Makna kata nak menghayati rasa hidup susah macam Nabi susah. Kalau hari ni kita ni duk maulid tapi tak menghayati sirah Nabi, tak tahu rasa itu, seumpama sambutan maulid Abu Lahab. Dia pun sambut maulid tapi dia tak beriman. Tapi alhamdulillah kita sama maulid kita beriman, dan kita juga orang yang sentiasa ajak diri tarwid, riadah kita diri kita ni dengan hidup macam mana Nabi suka. Apa yang Nabi suka dari segi pakaian, apa yang Nabi suka dari segi warna pakaian dan sebagainya, apa yang Nabi makan dan sebagainya. Walaupun tak ada di kalangan kita, tapi kita tahu pun jadilah. Kok satu hari kita boleh buat macam mana yang Nabi buat untuk menghayati. Yang tu yang sebaik-baiknya daripada sekadar mendengar, sekadar menyebut, tapi tak ada penghayatan. Maka seumpama maulid Abu Lahab. Na'udzubillah, harap kita tak jadi macam tu. Jadi takat tu dululah perjumpaan kita pada malam ni. InsyaAllah kalau ada nyawa lagi, kan, ada kesempatan, kita akan bertemu pada bulan depan insyaAllah. Jadi takat tu dulu perjumpaan kita pada malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah tu memanglah kelemahan saya sendiri. Saya minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian kalau apa yang saya sampaikan ni benda yang tak kena. Tuan-tuan dan puan semua boleh tegurlah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, berilah manfaat di atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Juga kami mohon padamu ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa saja yang berikan manfaat kepada kami dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.